الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada yang baru bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mula tu la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'alu an arba'a khassal an umrihi fima afnah an jasadihi fima ablah an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu an 'ilmihi fima fa'ala bih. Hadha hadith hasan sahih. Rawahu Imam Tirmizi. Allahumma syrah lana sudrana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada JK Surau, Tuan-Tuan Imam, Sof Kepimpinan, Penis Surau, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, haji hajah, muslimi muslimat. Banyak betul tanda love ni, tanda hati, tanda cinta. Terima kasih banyak. Cinta kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi pernah bersabda, seseorang yang tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mengasihi saudaranya, kan, melebihi dirinya sendiri, atau kama qala Nabi, ataupun khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Hari ini ada peristiwa besar dalam negara kita, tapi tak mengapalah. Yang pentingnya semua orang cuba beri yang terbaik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Itu dia. Khairun nas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak beri manfaat pada orang lain. Adanya kita tu, orang rasa banyak sangat manfaat. Assalamualaikum Ustaz dan jemaah, Assalamualaikum. Itu yang Nabi kata. Tak ada kita, orang rasa satu kehilangan yang besar. Satu kehilangan yang besar. Adanya kita, orang rasa seronok. Itu dia. Jadi kalau kita tu memberi banyak manfaat pada orang lain, hadirnya kita, adanya kita, banyak betul orang dapat ambil manfaat. Tapi kalau tak adanya kita, hilangnya kita, orang rasa satu kehilangan yang besar. Itu maknanya kita banyak beri manfaat pada orang lain. Sebab itulah kita datang muka bumi ini cuba mencari sebanyak mungkin kebaikan. Kerana kebaikan-kebaikan ini akan menjadi amal soleh kepada kita, pahala kepada kita, bekalan kepada kita untuk kita bawa ke akhirat kelak. Baik, insyaAllah kuliah pada malam ni kita sambung dalam bab harta. Cuma kita nak bincang khusus bab apa malam ni? Bab zakat harta. Kerana harta soalan ketiga di padang mahsyar. Sebagaimana hadis yang selalu saya bacakan, hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis hasan sahih. Jadi salah satu harta yang akan ditanya adalah bab zakat. Zakat ni ada dua jenis. Zakat fitrah, zakat harta. Yang kita nak bincang pada malam ni zakat harta. Zakat harta ada berapa? Ada 9 jenis. Tu dia. Sempat ke Ustaz malam ni 9 jenis. Tak apalah, sebab ini kuliah kita secara online. Tak sempat malam ni kita sambung. So 9 jenis nak bincang bab zakat harta. Kerana zakat adalah kefarduan, kewajipan. Kita gagal menunaikan hak-hak orang lain pada harta kita, khususnya bab zakat, masalah ini akan berpanjangan sampai ke alam akhirat. Sehingga disebut dalam surah At-Taubah. Kalaulah bab zakat emas, disebut surah At-Taubah bab zakat emas. Emas itu akan dibakar dalam api neraka Jahannam, lalu disula ke dahi-dahi. Disula ke belakang-belakang, ke rusuk-rusuk. Tu dia. Kerana emas kita tak keluarkan zakat ke atasnya.
Jadi zakat harta ada berapa tadi? Ada 9 jenis. Zakat simpanan, zakat pendapatan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pelaburan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak dan zakat KWSP. Tu dia. Ya Allah, banyaknya zakat ustaz, zakat harta. Ya, banyaklah. Zakat ni hutang Allah. Terima kasih yang baru bersama dengan kita pada malam ni. Kalau ada soalan bab zakat, boleh type kat sini. Is watching. Is watching apa ni? Sallallahu SAW ni apa? Is watching now ke? Is watching sallallahu alaihi wasallam ke apa? Baik. Maka kalau ada soalan bab zakat, insya-Allah boleh. Kita mulakan dengan soalan-soalan bab zakat ni. Allah Taala minta daripada harta kita banyak mana daripada 100%. Daripada 100%, Allah Ta'ala minta untuk keluarkan zakat 2.5% sahaja. Yang menjadi milik kita 97.5%. Ya Allah, banyaknya 97.5% tu memang milik kita. Yang Allah Ta'ala minta 2.5% sahaja. Tapi yang kita duduk bisingnya, yang tak ada 2.5% ni lah. Berkira juga kita, ya Allah, kuranglah, susuklah harta, habislah harta. 2.5% je hajah, 2.5% je haji. Yang 97.5% lagi tu, pi mana? Tapi kita yang nampak yang hilang tu 2.5% daripada 100%. Sebab susah orang nak keluarkan zakat. Susah orang nak bayar zakat. Kuranglah harta saya ustaz. Susuklah harta saya ustaz. Sikitlah harta saya ustaz. Yang duk nampak yang hilang 2.5%. Yang 97.5% lagi tak tengok, ya Allah. Sedangkan semua harta milik Allah. Berapa perasan sangat milik kitanya. Kita adalah pinjaman. Harta kita juga pinjaman. Yang ada di langit milik siapa? Milik Allah. Yang ada di bumi milik siapa? Milik Allah. Semuanya adalah pinjaman. Mana milik kitanya? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi pinjam aja. Tapi Allah Taala nak minta 2.5%. Tu pun untuk bagi kepada orang yang memerlukan, orang susah, 8 asnaf. Ya Allah, berkiranya kita bila mana kita qadaqat, maka harta kita pun ada masalah, tiada barakah padanya. Sebab tu apa makna zakat? Suci. Apa makna zakat? Tumbuh. Apa makna zakat? Subur. Apa makna zakat? Membiak-biak. Apa makna zakat? Berkembang-kembang. Apa makna zakat? Bertambah-tambah. Oh ya Allah, ya Rabbi, kita tak faham bahasa Arab ni. Kita dah nampak 1 tolak 1 sama dengan kosong. 2 tolak 2 sama dengan kosong. Kan kita dah bincang itu, matematik Allah tidak sama dengan matematik manusia. Matematik Allah 1 tolak 1 sama dengan kosong. Aduh. Bukan kadang-kadang ustaz sayang harta. Ya. Bahasa yang harmoni, yang lembutnya sayang harta. Bahasa yang kasarnya haji bakhil. Matematik Allah 1 tolak 1 sama dengan 10. Dalam surah Al-Baqarah 1 tolak 1 sama dengan 700. Ya Allah, pelik pelik. Matematik Allah tidak sama dengan matematik manusia. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kan kita dah mengajar itu bab yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan-tuan,
Allah Ta'ala sebut satu kebaikan. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amthaliha. Aku ganti 10 sepertinya. Oh, jadi matematik Allah, 1 tolak 1 sama dengan 10. Jangan kita tengok matematik manusia. Kalau tuan-tuan tengok surah At-Talaq. Oh, dahsyat Al-Quran. Buka surah At-Talaq. Ayat ke berapa ni? Tak silap saya ayat ke-7. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Oh, ajaib kan Al-Quran? Ajaib. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Barang siapa yang sempit rezekinya, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Maka hendaklah ia banyak berinfak, banyak memberi, banyak bersedekah. Hai, pelik matematik Allah. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Barang siapa yang rasa sempit rezekinya, sempit tentang masalah kewangannya, sempit tentang kewangannya, falyunfiq mimma atah Allah. Maka hendaklah kamu, kata Allah, berinfak. Memberilah, mendermalah, berzakatlah, berwakaflah. Ajaib Quran, ajaib. Lagi sempit, lagi suruh memberi. Lagi sempit, lagi suruh bersedekah. Lagi sempit, lagi suruh berinfak. Lagi sempit, lagi suruh membantu orang. Ajaib kan? Ajaib. Selepas kita bantu, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Maka Allah Ta'ala akan jadikan kesusahan itu akan kemudahan. Itu formula dia. Maka Allah Ta'ala buka pintu rezeki, buka pintu rezeki, buka pintu rezeki, buka pintu rezeki. Tapi keyakinan kita lah, oh, lagi sukar, lagi sempit, lagi susah nak memberi. Masa itulah sayangnya harta. Tak ada apalah ustaz, ni aja yang ada. Itulah tuan-tuan. Tapi Quran, dia cabar kita sebaliknya. Itulah nak kena mengaji mendalam. Bab matematik Allah tidak sama dengan matematik kita. Baik, bab zakat ni ustaz. Apakah hukum berzakat? Ni soalan tanya. Ada orang tanya lagi hukum berzakat. Allahu Akbar kabira. Ada lagi orang tanya bab hukum zakat. Kenapa? Kerana ramai orang nak lari daripada bayar zakat. Jadi, macam-macam lah dia tanya. Tu dia. Ni tuan-tuan, saya cerita kisah benar ni. Saya cerita. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni dah nak bersara. Ni soalan betul. Dia tanya nak bersara. Umur dia 60 dekat 60 lah. Nak bersara dia, Ustaz, umur saya 60. Ni saya nak tanya Ustaz pasal bab zakat wang simpanan. Zakat duit simpanan. Saya bagi contoh lah Ustaz. Kalaulah umur saya ni dah 60, nak pencen dah Ustaz. Kalau saya ada duit lah, sekarang ni 500,000. Kan, 500,000. Kalau saya kena keluarkan zakat daripada 500,000 ni 2.5%. Banyak tu Ustaz, 2.5%. Jadi saya tak ada kerja dah. Kan saya ni nak pencen dah. Yang ada duit simpanan banyak tu je 500,000 Ustaz. Kalau saya kena bayar zakat setiap tahun 2.5%, 2.5%, 2.5%. Habislah duit tu Ustaz. Saya sekarang tak ada kerja dah. Habis tu kenapa saya kena keluar zakat juga? Sebab duit tu menyusut. Jadi tak sempatlah saya ni Ustaz. Macam mana ni? Tu dia. Duit yang ada tu aja. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Ni soalan benar orang tanya pada saya ni. Umur dia 60. Duit ada 500,000 dia bagi contoh. Dan setiap tahun keluar zakat 2.5%. 500,000 daripada 2.5%. Berapa tuan-tuan? 12,500. Betul tak?
RM500,000 daripada 2.5% bermaksud dia kena keluar zakat setahun RM12,500. RM12,500 ni memang banyak lah. Betul tak? Jadi boleh menyusup lah duit ni. Memang nampak lah segi logik akal dia tu betul lah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan. Saya jawab balik kat dia. Sebab macam mana nak jawab balik kat dia ni? Saya jawab balik kat dia macam ni. Kata Tuan Haji. RM500,000 ni, kalau kita bahagi dengan RM12,500, agak-agak berapa tahun habis? RM500,000 dibahagi dengan RM12,500. Agak-agak berapa tahun habis? Kalau tuan-tuan bahagikan, dia akan keluar lebih kurang dalam 40 tahun. Baru habis 40 tahun. Jadi saya tanya dia, umur Tuan Haji sekarang berapa? 60. Baik. Sekarang ni, duit habis dulu ke? Tuan Haji yang habis dulu. Nak habis duit RM500,000 ni, 40 tahun. Keluar zakat RM12,500, 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 40 tahun baru habis. Umur Tuan Haji sekarang 60. 60 jumpa 40 sama dengan 100 tahun. Agak-agak Tuan Haji habis dulu ke? Atau harta habis dulu? Dia pun ya juga. Sempat ke saya ni hidup 100 tahun? Kan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya guna logik akal. Saya kata sekarang ni mana habis dulu? Tuan Haji habis dulu ke? Mati dulu ke? Atau harta habis dulu? Dia pun, betul juga. Kadang-kadang kita terlupa. Kita melihat pada penyusutan harta dari sudut matematik kita. Hakikatnya, saya sebut tadi, zakat tidak akan mengurangkan harta. Infak dan sedekah tidak akan mengurangkan harta. Sebab Nabi sebut dah. Apa kata Nabi? Ma naqasat min malin bisadaqatin. Tidak akan berkurangan hartamu dengan sedekah. Tidak akan berkurangan hartamu dengan berinfak. Tidak akan berkurangan hartamu dengan berzakat. Siapa cakap tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ma naqasat min malin bisadaqatin. Tidak akan berkurangan harta yang kita infak dan sedekah. Saya bagi dia Tuan Haji, agak-agaknya Tuan Haji mati dulu ke? Harta habis dulu. Dia kata saya lah yang mati dulu Ustaz. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita lupa. Kerana matematik kita dan pengaruh kehidupan kita, kita duk nampak harta, sayang harta, hilang harta, habis harta, susuk harta. Akhirnya baru kita nampak bila kita tengok hakikat ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, sayanglah manusia pada harta. Ustaz, apakah jenis-jenis zakat? Saya dengar zakat pendapatan khilaf. Betul ke Ustaz? Tu dia. Ada orang tanya juga. Ustaz sebut salah satu zakat harta, zakat pendapatan. Tapi khilaf ni ada beza pendapat. Ada kata wajib, ada kata tak wajib. Macam mana Ustaz zakat pendapatan ni? Ni juga. Sebab ada orang cuba takwil. Takwil bahawa zakat pendapatan tidak perlu zakat padanya. Tu dia. Jadi macam-macam orang duk bincang. Nak lari daripada zakat. Masalah betul. Ustaz, beza tak zakat simpanan dan zakat pendapatan? Ini kerana hasil pendapatan saya tu, saya dah tolak zakat. Dan yang lebih tu, saya simpan. Dan di hujung tahun, cukup haul, cukup nisab, kena lagi zakat simpanan. Kan duit yang sama tu Ustaz untuk tahun tersebut. Logik juga. Ini betul logik. Saya ni ada pendapatan banyak ni lah. Contoh banyak ni berapa? Kalau pendapatan kita katakanlah RM5,000 sebulan. Daripada RM5,000 ni, kita dah tolak zakat setiap bulan dah. Dikira atas RM5,000 tu. Dan lebihan RM5,000 tu, lepas tolak belanja diri, tolak belanja anak isteri, tolak belanja beli barang dapur, barang rumah, tolak belanja bagi pada mak ayah, tolak, ada lebih, saya simpan. Simpan ni pula daripada bulan pertama sampai bulan ke-12,
cukup haul dan cukup nisab, lebihi nisab. Takkanlah saya kena zakat lagi atas pendapatan yang sama. Tuan-tuan fikir tak? Betul juga kan? Kita dah tolak zakat pendapatan tahun yang sama. Atas duit tu juga kita simpan. Dan di hujung tahun, kena lagi zakat simpanan. Kan 2 kali zakat tu. Sama juga zakat KWSP. Cuba tuan-tuan perhati kalau kerja swasta. Ditolak daripada duit pendapatan tadi untuk masuk KWSP. Kan? Tapi bila nak keluar KWSP, kena zakat lagi atas duit KWSP. Dah tolak atas zakat pendapatan. Kan? Kemudian baru ditolak KWSP. Tapi bila nak keluar KWSP nanti, kena lagi zakat KWSP. Kan 2 kali zakat tu. Tu dia. Saya ni dalam bab harta ni, macam-macam orang tanya tuan-tuan. Pening kita nak jawab. Itu yang saya kembali kepada soalan tadi. Apa hukum berzakat? Sebab orang masih lagi pertikai. Sedangkan benda tu adalah kewajipan. Betul ada isu-isu dia. Tapi isu-isu ini menjadi kepada sebab musabab untuk mereka mengelak diri daripada membayar zakat. Allahu Akbar. Berapakah nisab zakat simpanan bagi negeri-negeri? Tu dia tuan-tuan. Sebab kita nak bayar zakat simpanan, so kita pun nak kena tahu berapa nisab zakat simpanan. Berapa nisab zakat simpanan bagi negeri Sembilan tahun ni, tahun 2001. Siapa tahu? Haul dia 12 bulan. 12 bulan. Cuma haul ni nanti kita akan bincang. Bila nak bayar zakat ni ikut haul tahun Masihi ke atau ikut haul tahun Hijri? Mana lebih baik? Tahun Masihi ke tahun Hijri? Mana lebih baik? Sebab kalau tahun Masihi, dia punya hari 365 hari. Kalau tahun Hijri, dia punya hari 354 hari. Beza tu. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang yang bayar zakat menggunakan tahun Hijri. Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal kan. Muharram ke Muharram. Tu dah. Zulkaidah ke Zulkaidah, Zulhijrah ke. Macam-macam lah. Tapi dia ambil tahun Hijri. Tahun Hijri berapa hari dia? 354 hari. Itu haul dia. Ada yang bayar tahun Masihi. Betul. Januari ke Januari. Disember ke Disember, Mei ke Mei, Mac ke macam-macam lah tahun Masihi. Tahun Masihi pula bilangan harinya 365 hari. Jadi mana lebih tepat zakat ni? Mana lebih tepat? Tahun Hijri ke tahun Masihi? Yang ni kita nak bincang sikit lagi. InsyaAllah sampai bab tajuk haul kita akan bincang. Mana lebih baik bayar zakat? Mana lebih tepat bayar zakat? Menggunakan haul Masihi ataupun haul Hijri. Itu dia. Kemudian kita nak tengok tadi nisab. Nisab ni adalah sandaran kepada satu jumlah. Jika melebihi jumlah tersebut, maka kenalah zakat padanya. Bagi zakat simpanan, nisabnya tahun ini bagi Negeri Sembilan adalah RM18,789 dan 75 sen. Ada soalan. Kalau barang kemas pakai jaran yang akan dikenakan zakat juga Ustaz. Kita baru nak masuk zakat pendapatan dan zakat simpanan. Tapi dah ada tanya ni zakat emas, insya-Allah kejap lagi saya jawab. Sekarang ni zakat simpanan nisab bagi Negeri Sembilan adalah RM18,789. Tu dia. Bagi Negeri Sembilan tahun ni, tahun 2001. Tahun 2020 dulu nisabnya adalah RM14,784. Ini bagi tahun 2020 RM14,784. Untuk tahun ini RM18,789. Tu dia. Bagi Selangor nisabnya adalah RM20,000 untuk tahun ni, 920 bagi Selangor.
20,920 untuk tahun ini. Bagi wilayah Kuala Lumpur, nisab tahun ini 20,299. Tapi tuan-tuan tak duduk Selangor, mungkin anak-anak ada duduk Selangor, atau ada anak-anak duduk Kuala Lumpur, maka nak kena tahu juga nisab zakat simpanan. Tanya anak-anak kita tu, anak menantu kita tu, cucu kita tu, hampa semua dah bayar ke zakat simpanan? Tapi bagi wilayah 18,789. Baik, sebelum saya lupa tentang zakat barang emas. Okey. Kalau barang kemas saya pakai jarang-jarang, macam filem P. Ramlee ni. Kadang-kadang. Adakah dikenakan zakat juga, Ustaz? Oi, itu dia. Jarang-jarang. Baik, emas ada dua jenis. Nanti kita sampai juga tajuk tu, cuma saya jawab aja soalan ni lah. Emas ada dua jenis, iaitu emas hulli dengan emas ghairu hulli. Ramai yang tahu. Emas hulli dengan emas ghairu hulli. Emas ada dua jenis, iaitu emas perhiasan dan emas bukan perhiasan. Maka nak kena tahu dulu. Sekarang ni soalan tanya barang kemas. Jadi emas perhiasan. Emas perhiasan ni ada 3 jenis. Pula Ustaz. Ya, emas perhiasan ada 3 jenis. Pertama, perhiasan wanita. Iaitu subang lah, kalung lah, rantai lah, gelang lah. Itu perhiasan bagi wanita. Yang kedua, emas perhiasan perkakas rumah dan perabot. Ada sudu, garpu, pinggan, mangkuk, kuali, cawan, gelas, masih ada. Kadang-kadang masih ada. Kita pergi rumah, rumah-rumah tertentu masih ada lagi barang-barang perhiasan perabot daripada emas. Yang ketiga, emas perhiasan adalah gigi emas. Gigi emas. Gigi emas, tuan-tuan. Jadi gigi emas pun satu hal juga. Jadi sekarang ni soalan tanya pasal emas perhiasan wanita. Emas perhiasan wanita, apakah dikenakan zakat jika dipakai jarang-jarang? Baik, saya sebut. Dengar tuan-tuan puan-puan dengar baik-baik. Emas perhiasan wanita, jika pakai ke, tak pakai ke, 85 gram ke bawah. Saya ulangi sekali. Emas perhiasan wanita, pakai ke, tak pakai ke, 85 gram ke bawah, maka tiada zakat padanya. Tu dia. Okey? Jelas? Emas perhiasan wanita, pakai ke, tak pakai ke, jarang-jarang ke, kadang-kadang ke, sekali-sekala ke, 85 gram ke bawah, maka tiada zakat padanya. Jelas Baik. Sekarang ni soalan ni tak bagi tahu berapa gram. Kita punya anggapan 85 gram ke atas lah. Kan? Mungkin ada 1 tan kot perhiasan atau 1000 gram. 1000 gram perhiasan. Baik. 85 gram. Tiada zakat dah tulis dah. Okay. Sekarang ni emas perhiasan 85 gram ke atas. 85 gram ke atas. Jika emas perhiasan tersebut 85 gram ke atas dan tidak dipakai, walaupun sekali dalam setahun, tidak dipakai langsung, maka zakat dikenakan ke atasnya. Saya ulangi sekali lagi. 85 gram ke atas dan tidak pernah dipakai sekali pun dalam setahun, maka zakat akan dikenakan ke atasnya. Tetapi jika sekiranya emas tersebut 85 gram ke atas dan dipakai macam soalan tadi jarang-jarang, kadang-kadang, sekali-sekala,
85 gram ke atas dipakai. Walaupun sekali, walaupun sekejap, walaupun seketika dalam tahun tersebut, maka tiada zakat padanya. Oh, lega. Sebab tu saya bagi tahu ibu-ibu, muslimat-muslimat, wanita-wanita, pakailah sekejap pun tak apa. Kan, kata Imam Nawawi, dikatakan sekejap itu, betul-betul sekejap pun tak apalah. Ambil emas tadi, kan dalam almari, buka almari, lama tak pakai emas kan. Ambil emas tu, gatal betul leher ni, nak perkena kalung. Ambil kalung, letak. Kemudian tengok kat cermin. Okay. Cantik. Kemudian buka, letak balik dalam almari. Sudah memadai dan tiada zakat padanya. Ya ke Ustaz? Iya, itulah kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekejap itu, sekejap betul lah. Pun sudah memadai dan tiada zakat padanya. 85 gram ke atas. Tetapi ada uruf. Tuan-tuan ada tanya zakat emas. Berapa uruf bagi emas Negeri Sembilan? Uruf bagi emas perhiasan Negeri Sembilan adalah 200 gram. Itu dia. Apa mana uruf ni pula Ustaz? Oi, dah tanya zakat emas, memang dia panjanglah cerita dia. Uruf bagi emas perhiasan Negeri Sembilan 200 gram. Apa maksud uruf ni? Maksudnya wanita-wanita, ibu-ibu, isteri-isteri yang berada di Negeri Sembilan, mereka ni biasa memakai emas dengan jumlah 200 gram. Itu biasa. Kan pakai emas kat kalung ni, sini gelang sampai sini, pakai dekat telinga, pakai dekat leher, pakai dekat kaki, pakai dekat mana ke? Tapi biasa wanita di Negeri Sembilan, mereka pakai 200 gram. Biasa. Tu dah. Bukan nak menunjuk-nunjuk, bukan. Itu masyarakat Negeri Sembilan, fatwa yang ada Negeri Sembilan, uruf, adat kebiasaan bagi wanita di sana, 200 gram tu biasa mereka pakai. Wow, 200 gram tu berat. Tapi nak lagi mengejutkan, Selangor dan wilayah, kebiasaan uruf adalah 800 gram bagi Selangor dan wilayah. Lagi berat. Selangor dan wilayah, uruf wanita di Selangor wilayah biasa memakai emas 800 gram. Negeri Sembilan 200 gram. Melaka 180 gram ni uruf dia. Perak 500 gram. Pulau Pinang 165 gram. Johor 850 gram. Pahang 500 gram. Terengganu 850 gram. Sarawak 775 gram. Setiap negeri uruf dia berbeza-beza. Itu dia. Ini bermaksud jika di Negeri Sembilan jika di Negeri Sembilan kita ada emas perhiasan 250 gram. Jika kita di Negeri Sembilan ada emas 250 gram dan kita pakai hari-hari kerana dia melebihi uruf, tetap kena zakat. Saya ulangi sekali lagi, itu maksud uruf. Urufnya ialah kita ada 250 gram atau kita ada 500 gram atau kita ada 1000 gram. Dan kita pakai hari-hari. Pagi, petang, siang, malam. Tukar tu, tukar ni, kalung tu, subang ni, gantai tu. Tapi kita sentiasa pakai emas tu. Gila-gila pakai. Tapi emas itu melebihi uruf setempat. Bagi Negeri Sembilan, 200 gram. Jadi zakat tetap dikenakan ke atas emas tersebut. Walaupun pakai hari-hari. Walaupun saya suruh suami saya pakai. Banyak sangat.
pun tetap kena zakat juga. Itu dia. Saya tak sampai pun 200 gram. Cuma nak ceritanya bahawa itu uruf dia. Ni. Jadi ada 200 gram ke atas, walaupun pakai hari-hari, tetap kena zakat. Tuan-tuan tahu tak macam nak kira zakat emas ni? Emas perhiasan. Okey, kalau kita adalah tak pernah pakai, emas perhiasan tak pernah pakai, ada 100 gram. Dan tahun tu kita tak pakai. So, kaedah kiraannya adalah 100 gram kali harga semasa. Kali 2.5%. Saya ulangi selagi. Formula zakat emas perhiasan adalah yang kita tak pakai ni, dia 85 gram ke atas dan tak pakai. Sebagai contoh tadi ada 100 gram. 100 gram kali dengan harga semasa. Harga semasa ni nak rujuk kat mana Ustaz? Boleh rujuk Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Sebab setiap Majlis Agama Islam, harga semasa berbeza-beza. Saya bagi contoh. Harga semasa bagi emas di Selangor tahun ini. Harga semasa emas bagi Selangor tahun ini 257.85. 1 gram. 1 gram emas bersamaan dengan 257.85 bagi Selangor. Bagi wilayah, harga semasa emas tahun ini adalah 238.81. Beza tu. Selangor dan wilayah. Selangor 257.85. Wilayah 238.81. Negeri Sembilan saya tak sempat semak tadi. Tapi tuan-tuan boleh pergi ke website aja. Jadi 100 gram yang tak dipakai dah. Emas tak dipakai. Kali dengan harga semasa. Saya tak pasti. Katakanlah harga semasa 220 lah dekat Negeri Sembilan. Okey, jadi 100 gram kali dengan 220 bersama dengan 1 gram kali dengan 2.5%. Itulah kiraan zakat emas perhiasan. Saya pernah ceramah satu surau, ada makcik hajah tu lah, mak hajah tu. Makcik hajah tanya, Ustaz, saya ada emas 95 gram. Saya nak balik lah, dia tanya saya, dia tahan saya. Ustaz, kejap. Tolong kira emas perhiasan saya ni, saya ada 95 gram dan saya memang tak pakai. Dan 4 tahun dah saya tak pakai. Tu 4 tahun. Saya kata, saya nak kena kira ke makcik aja? Tolonglah Ustaz, saya ni nak kari ambil kalkulator, nak kira-kira ni saya tak pasti betul ke salah ke. Jadi saya pun kira. 95 gram sebab dia Selangor kan. 95 gram kali dengan harga semasa 257 kali dengan 2.5%. Saya pun tunjukkan dia. Ni. Ajah kena bayar emas tahun ni, iaitu banyak ni harga dia. Dia pun tengok, ya Allah Ustaz, tak banyak ya. Tak banyak lah makcik Hajah. Kenapa tak banyak? Sebab belum kali 4 tahun. Makcik tak pakai 4 tahun. Bila saya kali 4 tahun, banyaknya Ustaz. Banyak lah. Kenapa tak pakai? Allah, saya tu menyesal ni saya Ustaz. Pakailah sekejap pun tak apa. Lepas zakat. Jadi dia ingatkan sikit. Sebab 95 gram kali dengan harga 1 gram kali dengan 25%. Sebab itu harga setahun. Dia tak pakai 4 tahun. Jadi dia kena qada zakat dia. Tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ni menarik cerita malam ni. Mau berceramah masuk uruf dan bagaimana ia dikira. Uruf ni untuk soalan ini berdasar kepada fatwa negeri-negeri. Macam mana ia dikira, saya pun tak pasti macam mana dikira. Sebab dia melihat kepada pemakaian emas perhiasan bagi wanita setempat. Dan uruf ni setiap tahun berubah. Setiap tahun berubah. Uruf tu maknanya adat kebiasaan setempat. Itu uruf. Jadi uruf setempat ni kadang-kadang berubah. Dulu saya ingat saya Selangor dan wilayah 250 gram. Baru aja naik 800 gram ni. Dulu uruf bagi Selangor dan wilayah 250 gram saja. Takut Ustaz nak pakai zaman lah ni. Memanglah zaman lah ni memang takut nak pakai. Tapi bukannya pakai kena bawa keluar. Pakai dalam rumah pun tak apa, asalkan pakai. Jadi menjawab soalan yang Ustaz Tuan Fazri tanya tadi. Pencerahan uruf. Uruf bergantung kepada fatwa setempat. Dan bagaimana ia dikira, kena rujuk kepada Majlis Agama Islam setempat. Dan saya boleh bagi tahu setiap tahun
huruf berubah. Ada 2-3 tahun sekali, ada setahun sekali huruf berubah. Macam mana kiraannya? Wallahu alam. Saya pun tak pernah siasat kiraannya. Cuma saya bagi tahu huruf itu adalah bergantung kepada masyarakat setempat. Dan Selangor dan wilayah baru aja naik kepada 800 gram. Dulu 250 gram. Tuan-tuan. Okey, itu saja yang saya boleh sampaikan. InsyaAllah dah masuk waktu isyak. Tak sempat masuk zakat pendapatan. Tak sempat masuk zakat simpanan. Dan zakat emas pun kita hanya bincang emas perhiasan saja. Bukannya emas yang bukan perhiasan lagi. Yang emas dalam bentuk gold bar, jongkong, wafer, shilling. Yang tu solid gold tu. Macam mana kiraan emas. Dan emas perhiasan ni pula bergantung kepada jenis niat. Kalau niat nak labur, macam mana keadaan kiraan zakat emas perhiasan. Kalau emas nak simpan, macam mana. Kalau emas nak pakai, macam mana. Kalau emas nak pajak, macam mana. Sebab tu niat kita beli emas tu pun sangat mustahak. Sebab ia akan menentukan kiraan zakatnya berbeza. Beli emas niat simpan, kiraannya lain. Tadi saya dah beritahu dah kan. Beli emas niat pakai, kiraannya pun lain. Beri emas niat labur, kiraannya pun lain. Beri emas niat untuk pajak, kiraannya juga adalah lain. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Wallahualam. Kalau ada soalan bab zakat simpan, nanti saya buka sesi soal jawab. Tuan-tuan terus tanyalah. InsyaAllah kita akan jawab soalan bab zakat yang ada. Belum masuk lagi zakat ASB, zakat ASN, zakat koperasi, zakat KWSP, macam-macam zakat lah yang ada atas muka bumi ni. Yang pentingnya harta akan disoal siasat di akhirat nanti. Terima kasih banyak tuan-tuan. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.